Saya nak tanya pasal fidyah. Saya tinggal puasa 3 hari tahun 2003. Sampai sekarang saya belum ganti lagi. Boleh tak saya bayar dengan wang tunai? Boleh tak saya nak bayar fidyah ni dalam tabung masjid? Kalau tahun 2003, kalau tinggal sehari, sekarang 2010 katakan 7 tahun. Maknanya kalau sehari 7 cupok. Nah, tapi qada tetap sehari. Hak qada tu tak boleh bayar fidyah. Melainkan sekarang kita telah sakit ataupun telah tua bangka, maka hak qada tu boleh tukar dengan secupok beras. Tapi hak utang fidyah tadi lakah tahun tu tetap kena bayar. Nak bayar. Katakan kita tinggal 2003 sehari sahaja. Sekarang setelah 7 tahun berlalu kita lakah, 7 cupok kena keluar. 7 cupok tu kalau secupok 3 riyal, 7 cupok 21 riyal. Afdal sekali bayar dengan beras, tapi boleh bayar juga dengan pitih. Faham lagi? Jadi nak beri ke dalam tabung masjid tak sah. Faham? Kerana tabung masjid bukan untuk wakil miskin, untuk kebajikan masjid. Kadang-kadang boleh ke orang miskin, kadang boleh ke orang kaya. Tak boleh, tak sah. Mesti ke fakir atau miskin. Soalan seterusnya, tolong jelaskan politik dalam masjid. Dan kata Tok Guru tu macam tak suka oleh pihak Sultan. Dia ni dalam masjid ni ada beberapa perkara yang dilarang, dan larangan itu datang di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara yang dilarangnya iaitulah dalam Quran kata orang yang sedang junub. Orang yang berhadas besar ni ada larangan dalam Quran. Di antaranya lagi jual beli, akad jual beli dalam masjid. Di antaranya lagi sebut dalam hadis membuat bising. Buat bising. Maknanya cakap kuat lah, wah dalam masjid. Kebanyakan daripada urusan manusia diharuskan dalam masjid. Hak banyaknya. Nak kata haram tu mesti datang nah dulu. Asal semua benda boleh dalam masjid. Melainkan datang nas kata tak boleh, baru tak boleh. Nampak? Makan mula-mulanya boleh. Lepas tu datang larangan, larang makan dalam masjid. Tak ada hadis larang makan dalam masjid, maka kekal makan itu boleh dalam masjid. Faham? Cakap perkara dunia dalam masjid ada hadis tak mari khabar larang? Tak ada. Hak ada tu hadis maudhu'. Maka ulama kata boleh cakap, tapi jangan sampai ganggu orang. Perlahan-lahan. Tu ulama ahli pandang masuk, kita tak ada. Faham? Maka menurut fatwa ulama-ulama yang muktabar, politik ini yang diharuskan dalam masjid politik Islam aja. Kerana politik ni menceritakan tentang masyarakat. Politik ni menceritakan tentang pentadbiran negara. Politik ini menceritakan tentang apa yang mustahak, perkara-perkara besar yang berlaku dalam negara yang berkait dengan pemerintahan. Maka ini juga disebut oleh Nabi SAW di dalam masjid. Sebab tu ulama-ulama umpamanya Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi memfatwakan harus berpolitik dalam masjid dengan menjaga adab-adab. Bukan harus mata. Jadi kalau politik wang haram dalam masjid. Kalau parti politik jenis hak menipu orang ramai, haram dalam masjid. Kalau jenis parti politik jenis yang nak yang menegakkan hukum sekular, haram cakap dalam masjid. Parti politik itu parti komunis, haram cakap dalam masjid. Parti sosialis, haram cakap dalam masjid. Hak Islam saja boleh cakap dalam masjid. Nak buat apa ni? Nak cakap parti Islam boleh cakap dalam masjid. Faham? Sebab dia hak pemerintahan negara. Nabi-nabi cakap dalam masjid belaka. Dalam masjid ni tempat mesyuarat, tempat bincang perang, dan seumpamanya strategi Nabi cerita dalam masjid. Nampak? Tempat bertemu dengan dev-dev kehormat luar negara, Nabi jumpa di masjid juga. Itu berkait dengan negara kat tu. Ini kena faham molek. Jangan kita ni kena lebong bodoh. Nak cakap politik dalam masjid, cakap politik yang betul. Nampak? Boleh. Sekarang ini Mesrema ada wayang. Di Ketel lah. Boleh tak kalau saya pergi tengok wayang seorang diri dengan kawan laki-laki, tak bawa awet pun.
Jawabnya, dua hukum di sini. Yang pertama, bawa perempuan pergi tengok wayang dalam tempat yang gelap, tak boleh ha? Baik, dia tak bawa dah tu. Bila tak bawa dah tu, maka pergi menonton filem saja. Baik, kata ulama' benda hukum menonton filem. Jawabnya ada tafsil. Lihat akan filem itu sendiri. Filem apa? Filem itu haram ditonton, maka haram walaupun laki belaka. Laki belaka tengok tak ada pun seorang. Tak ada ustaz cerita laki belaka dah cerita benda. Cerita blue lah. Tak boleh. Faham tak? Cerita tu kena haruh dulu. Bila haruh barulah harus. Tapi kalau cerita tu haruh tapi bawa benda yang haram, tak boleh tak? Cerita haruh. Dia bukan kata cerita-cerita orang set apa semua. Lucah-lucah. Cerita dokumentari umpamanya. Tak? Kisah-kisah binatang. Rimau belawang dengan kura. Kisah-kisah gitu. Kisah gunung berapi. Haruh tonton. Kisah ikan dalam laut. Tak apa. Tu baru betul. Adakah membaca peribadi diri melalui tarikh lahir haram seperti baca horoskop? Kalau haram, apa Dr. Fadilah Kamsah buat kajian mengenai sifat peribadi melalui tarikh lahir? Jawabnya, kalau maknanya menentukan akan kejadian-kejadian berikut dengan daripada tarikh lahir, hak tu hak haram. Nampak? Tapi kalau menyebut maknanya adat-adat yang berlaku di masa lalu. Biasanya kalau orang begini dia bengih. Kalau orang begini dia mudah marah dan sebagainya, hak tu tak haram. Horoskop ni ataupun yang menyerupai horoskop yang haram, yang kata kalau gini awak untung niaga gini. Kalau gini kat gini awak begini rugi. Hari ni pula awak akan beruntung, esok awak akan rugi. Hak tu syirik. Faham? Kalau hak firasat tu tak apa. Ada kata kada orang tak, kalau begini, kalau tapak tangan gini, kalau kaki gini, jalan laju, orang tua kata. Hak tu hak Fadilah Kamsah kata. Faham? Kalau gitu tak apa. Kalau tangan gini biasanya rajin buat kerja. Orang dulu-dulu kan kalau nak tengok nak buat bini, tengok tangan. Tengok tangan, rajin buat kerja. Tengok kaki gini, malah petahik ni kalau gini. Pasal apa? Daripada adat yang telah lepas-lepas. Dia panggil benda-benda yang telah mustajab. Mustajab pula apa benda ni? Yang telah diuji. Horoskop ni kamu akan cemerlang tak lama masa lagi. Ni pula kamu akan ditimpa nasib tidak baik. Tapi harap bersabar. Tu syirik. Apa hukum berkatang bagi laki-laki? Jawabnya wajib. Tak berkatang dosa besar. Bagaimana pula berkatang bagi perempuan? Wajib juga. Dua-dua laki-laki dan perempuan wajib belaka. Cuma tak berkatang laki-laki dosa besar, tak berkatang bagi perempuan dosa kecil. Batal tak air semayang jika jika sentuh rambut perempuan bukan mahram kita. Dia sentuh rambut perempuan tapi bukan mahram dia. Kalau mahram memang tak batal dah. Ni rambut bukan mahram. Batal tak ditanya sentuh? Jawabnya batal sentuh rambut perempuan mahram jika masa sentuh itu terkentut. Faham? Faham lah tu. Maknanya kalau tak ketuk tak batal. Pasal rambut tak batal. Yang batalnya kulit dengan kulit. Faham?